Perlembagaan Negara 1959 telah meletakkan Islam sebagai agama rasmi negara. Ini dikukuhkan lagi dengan permasyuran kemerdekaan 1984 bahawa negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara Melayu Islam Raja bersandarkan kepada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Ke bawah dunia Muhammadiyah, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah menerajui kepimpinan negara lebih 50 tahun. Brunei adalah negara yang selalu bersama-sama dengan Ar-Rahman, yang Maha Mengasihi, yang sentiasa berhias dengan zikir dan menjadikannya sebagai rutin kebiasaan. Kerana itu Allah pun dengan rahmatnya memalingkan kita dari sebarang kesusahan dan bencana, dari pelbagai anasir yang boleh merosakkan keamanan. Beta insya-Allah akan terus berazam untuk menjadikan Brunei Darussalam sebuah negara zikir yang sentiasa mengagungkan Allah, supaya kita selalu berada dalam perhatian dan pemeliharaannya sesuai dengan janjinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, tafsirnya. Kamu ingati aku, nescaya aku akan mengingati kamu pula. Hasrat baginda untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah negara zikir dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat dan penduduk. Hasrat baginda itu telah menjadi hasrat kerajaan, hasrat rakyat dan penduduk. Ke arah memperkasa negara zikir, beberapa langkah dan usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan. Beberapa akta dan peraturan telah disusun dan dikuatkuasakan. Permakluman dan pemberitaan dibuat semata-mata memberi kefahaman dan kesedaran kepada seluruh rakyat dan penduduk, menjadikan negara zikir sebagai cara hidup di bumi bertuah ini. Berkat kepimpinan ke bawah dunia Muhammadiyah, Kementerian Hal Ehwal Agama telah diperkasa dengan visi dan misi yang lebih fokus. Visinya jelas ke arah melestari kerasmian dan amalan beragama sebagai suatu bentuk dan cara hidup yang lengkap serta sempurna. Misinya pula untuk mendukung dan memelihara agama Islam serta memperkembangkannya melalui dasar-dasar dan pentadbiran berkesan dan dinamik. Ini selaras dengan pembangunan dan kesejahteraan negara berdasarkan hukum syarak, perlembagaan, undang-undang dan falsafah Melayu Islam Raja MIB. Bagi melaksanakan fungsinya sebagai sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab ke atas hal ehwal agama, Kementerian Hal Ehwal Agama dalam tahun keuangan 2018-2019 telah diperuntukkan sejumlah lebih 236 juta. Peruntukan ini akan membantu Kementerian Hal Ehwal Agama melaksanakan dengan baik dan lancar segala usaha ke arah memartabatkan Islam sekaligus menjana sebuah negara zikir. Dalam hidup bernegara yang berteraskan Islam demi kelangsungan hidup sebagai sebuah negara zikir, urus tadbir kerajaan terus dipimpin bersandarkan hukum. Peranan Jabatan Mufti yang ditubuhkan selepas merdeka
memberikan kesan besar. Jabatan Mufti Kerajaan yang asalnya di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama telah dinaikkan taraf dan diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Semua fatwa yang berkaitan dengan ibadat, hukum hakam dan hal ehwal kehidupan cara Islam dirujuk kepada Jabatan Mufti. Ke bawah dunia Mahamudia telah bertitah bahawa saksiah dan sikap orang-orang Brunei itu jalaknya adalah MIB. Semua murid, pelajar, belia dan seluruh rakyat adalah pewaris MIB kerana MIB itu merupakan dasar atau nilai sistem bagi negara Brunei Darussalam. Penekanan ini menjadi dorongan ke arah memperkasa sebuah negara zikir. Ke bawah dunia Mahamudia telah bertitah menekankan supaya pendidikan dan agama hendaklah terus ke hadapan dan meningkat maju. Pendidikan adalah satu elemen yang sentiasa hidup dan berkembang dari masa ke semasa. Baginda tidak mahu kedua-duanya lemah, terutama pendidikan agama. Sebagai sebuah negara zikir, pendidikan dan agama memainkan peranan yang penting. Dalam sejarah pendidikan agama di negara ini, pelaksanaannya dibuat secara bersistem sejak tahun 1956 lagi. Memfokuskan kanak-kanak dari usia 7 tahun di peringkat pra sehingga ke darjah 6. Persekolahan Arab juga ditubuhkan, menawarkan pengajian peringkat rendah, menengah bawah, menengah atas dan pra-universiti. Kerajaan juga menyediakan mata pelajaran teras pengetahuan agama Islam IRK di sekolah-sekolah kerajaan dan swasta. Sementara kelas-kelas agama atau kelas dewasa berkembang luas mengajarkan Al-Quran, hukum hakam serta amalan-amalan sunat. Semua ini menjurus ke arah pembentukan sebuah negara zikir. Maka dalam usaha untuk memastikan pelaksanaan Akta Pendidikan Agama Wajib ini dapat terus dilaksanakan, pihak Kementerian Ehwal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi memastikan Akta Pendidikan Agama Wajib ini dapat diikuti. Bahkan yang lebih penting ialah pelajar-pelajar Islam atau kanak-kanak yang beragama Islam di negara ini dapat mengikuti pembelajaran agama secara formal dan teratur di sepanjang tempoh pendidikan agama wajib. Jadi pihak kementerian melalui Jabatan Pengajian Islam telah melaksanakan pemberikaan di setiap peringkat, sama ada melalui surat-surat makluman kepada ibu bapa, kemudian melalui sesi taklimat dan jarawara kepada pemimpin-pemimpin sekolah, pengetua-pengetua, kemudian kepada pemimpin masyarakat, penghulu dan ketua-ketua kampung di seluruh negara. Bahkan bukan setakat di dalam negara Brunei Darussalam, penghebahan berkaitan dengan Akta Pendidikan Agama Wajib ini juga telah dihebahkan kepada pesuruh-pesuruh jaya tinggi, duta-duta besar serta konsul agung dan perwakilan tetap negara Ketani di luar negara. Dan di samping itu, mulai Mei 2013, Jabatan Pengajian Islam telah melantik satu urustia pendidikan agama wajib, yang mana urustia ini bertanggungjawab untuk memantau dan memastikan setiap murid-murid yang memenuhi kriteria untuk mengikuti persekolahan agama akan dapat dihantar dan didaftarkan dan berada di sekolah di sepanjang tempoh tersebut. Dalam memperkasa negara zikir, perkembangan dakwah di negara ini sudah lama diberikan perhatian sejak era pemerintahan almarhum Paduka Ayahanda ke bawah dunia Mahamudia. Ini diselaraskan dengan dasar negara, mencakupi pelbagai bidang kehidupan termasuk di segi pembelajaran, pengajaran, penghayatan dan cara hidup seharian. Rakyat telah dibimbing dan dididik mengamalkan cara hidup beragama. Strategi dakwah tersebut berjaya meningkatkan jumlah saudara-saudara baru yang memeluk agama Islam setiap tahun.
mereka tidak saja dibimbing dalam beribadat melalui kelas-kelas bimbingan, tetapi diperbantu dalam semua hal kehidupan, termasuk pengurniaan rumah-rumah bantuan dan pengurniaan tambang-tambang haji. Penubuhan institusi-institusi pengajian tinggi agama di negara ini memainkan peranan penting dalam mencorak kehidupan beragama dan memperkasa negara zikir. College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB telah menghasilkan tenaga pengajar yang berilmu tinggi di bidang pendidikan agama. Penubuhan Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa turut menjadi pemangkin pendidikan agama di peringkat tinggi. Begitu juga dengan penubuhan institusi-institusi pengajian tinggi yang lain di negara ini. Peranan dan tanggung jawab universiti-universiti ini secara langsung memperkasa negara zikir. Dalam memajukan pendidikan agama, kerajaan telah memperuntukkan lebih 20 juta bagi tahun keuangan 2018-2019. Sejumlah 17 juta ringgit daripadanya bagi menyiapkan bangunan-bangunan sekolah Arab dan agama. Tahun lalu, 130 daripada 167 buah sekolah Arab dan agama telah mencapai tahap ketiga, iaitu tahap baik berdasarkan Brunei School Standard. Langkah mengimarahkan masjid turut memberikan impak dalam memperkasa negara zikir. Ia tidak setakat tempat menunaikan solat berjamaah, tetapi menjadi pusat pembelajaran Al-Quran, pusat menghayati ilmu agama, pusat majlis-majlis tazkirah, kuliah dan ceramah. Dalam belanjawan tahun keuangan 2018-2019, kerajaan memperuntukkan lebih 25 juta ringgit untuk membina 5 buah masjid di bawah rancangan kemajuan negara ke-11. Tabung dana pembinaan masjid yang dilancarkan pada tahun 2015 memacu kesedaran rakyat dan penduduk demi menyumbang untuk akhirat. Ia mampu membentuk sikap beragama seperti yang dikhendaki oleh sebuah negara zikir. Sehingga November 2018 yang lalu, kutipan yang terkumpul berjumlah lebih 8 juta ringgit dan akan digunakan bagi penambahan bangunan dan pemeliharaan masjid di negara ini. Peranan dan kegiatan beliau juga perlu dijurus ke arah membentuk sebuah negara zikir. Berbagai program agama dilaksanakan yang menyumbang kepada kemajuan dan peningkatan kefahaman beragama, ajaran, amalan dan pegangan mereka terhadap Islam. Sejak awal pemerintahan ke bawah Dunia Mahamulia, baginda kerap menekankan pentingnya meningkatkan ilmu agama dan perlunya celik Al-Quran. Ini juga asas kepada hasrat baginda dalam memperkasa negara zikir. Dalam tahun 1988, baginda menitahkan penulisan Mushaf Brunei Darussalam. Al-Quran tulisan tangan ini kemudian diterbitkan pada tahun 1991, digunakan sepenuhnya oleh seluruh rakyat dan penduduk. Pada tahun 2009, ke bawah Dunia Mahamulia berkenan melancarkan Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya jilid pertama. Kerajaan juga memberi perhatian, memelihara dan memertabatkan Al-Quran dengan pelbagai program, termasuk melalui sistem prasekolah agama dan program menghafaz bagi golongan pelajar. Institut Tahfiz Al-Quran dan Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa turut menganjurkan program-program tadabbur Al-Quran untuk membimbing masyarakat awam. Baginda pernah bertitah mengingatkan supaya Al-Quran bukan setakat dibaca, tetapi juga difahami, dihayati dan diamalkan sebagai cara hidup di negara ini. Inilah juga antara rantis menuju sebuah negara zikir. Penganjuran musabakah Al-Quran setiap tahun merupakan suatu taufik dan hidayah karena memperkasa kedudukan kitab suci tersebut. Di sebalik generasi yang sedia ada,
meneruskan pembacaan dan penghayatan Al-Quran. Anak-anak dan generasi akan datang pula penting disiapkan dengan ilmu Al-Quran, kerana mereka adalah aset masa depan negara dalam terus memperkasa negara zikir. Jadi alhamdulillah semua aktiviti bacaan Al-Quran, sama ada penghayatannya, menghafaznya, negara Darussalam memang terus-menerus berjalan sebenarnya. Dan alhamdulillah kita ni mengharap bahawa Al-Quran terus diperkasa, dilestarikan di negara Darussalam, agar negara kita ini dihujani dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, sama ada paginya, tengah harinya, patangnya, malamnya, dan kemudian juga subuhnya. Mudah-mudahan negara kita ini akan mendapat berkat seterusnya menerusi bacaan Al-Quran itu tadi dan penghayatannya. Dan kerana kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Sad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi walitadzakkara ulul albab. Yang tafsirnya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu penuh dengan barakah, penuh dengan berkat, supaya mereka mentadabbur, iaitu memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran ataupun pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Langkah kerajaan menubuhkan Institut Tahfiz Al-Quran pada tahun 1993 bukan setakat menunaikan tuntutan fardu kifayah, tetapi berjaya melahirkan para hufaz tempatan. Program Diploma Aliyah Qiraat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berhasil meningkatkan jumlah hufaz tersebut daripada 25 orang kepada 49 orang. Selain memelihara dan menjaga kesucian Al-Quran, institut ini akan menjadi salah sebuah institusi yang memperkembangkan ilmu Al-Quran terunggul di peringkat serantau dan antarabangsa. Dalam memperkasa negara zikir, pelaksanaan Perintah Kanun Hukuman Janayah Syariah merupakan langkah lanjut ke bawah dunia mahamulia. Ia dikuatkuasakan pada tahun 2003 secara berperingkat, melibatkan penyusunan dan penggubalan akta dan undang-undang serta penyelarasan peraturan dengan Mahkamah Sivil. Pelaksanaan berperingkat ini membolehkan perancangan dan persediaan awal yang lebih strategik, teratur dan kemas. Bagi tahun keuangan 2018-2019, kerajaan memperuntukkan lebih 6 juta ringgit bagi perundangan Islam, meliputi Majlis Ugama Islam, pendakwaan dan penguatkuasaan. Perintah tersebut dikuatkuasakan secara berfasa pada 1 Rejab 1435 bersamaan 1 Mei 2014. Pelaksanaan secara berfasa tersebut mengambil kira keupayaan dan persediaan semua pihak yang terlibat dalam memastikan pelaksanaan undang-undang tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Dalam fasa pertama tersebut, kesalahan-kesalahan di bawah bahagian 4, penggal 4, iaitu kesalahan-kesalahan am yang melibatkan hukuman denda dan penjara sahaja yang dikuatkuasakan. Antaranya seperti kesalahan khalwat, tidak menunaikan sembahyang fardu Jumaat, tidak menghormati bulan Ramadan dan lain-lain. Ke arah memperkasa negara zikir, negara Brunei Darussalam perlu jelas dan telus dalam membentuk rakyat dan penduduk mengenal dan menghayati kehidupan beragama. Kerana itu, negara memperbesarkan hari-hari kebesaran Islam dengan meraihkannya di peringkat kebangsaan. Contohnya, perarakan Maulud Nabi Muhammad SAW telah menjadi fokus perhimpunan Maulud di seluruh negara. Sambutan-sambutan Nuzul Al-Quran, Isra Mi'raj dan sambutan awal tahun Hijrah diberikan keutamaan. Begitu juga beberapa acara lain yang berkaitan dengan hari-hari kebesaran Islam. Ke bawah dunia mahamulia juga mengambil berat dengan kehidupan beragama di negara ini demi meningkatkan imej sebuah negara zikir. Contohnya Akta Perintah Tembakau 2015 bukan saja mengharamkan rokok, tetapi juga mengharamkan sebarang iklan mengenai rokok, penjualan,
promosi pembungkusan serta larangan merokok di tempat awam dan kenderaan awam. Baginda juga mengambil berat tentang halal haram makanan dan minuman yang dihidang dan dijual. Dasar pindaan Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2017 mewajibkan semua pemohon mendapatkan sijil halal atau permit halal bagi perniagaan berkaitan makanan. Sehingga kini sejumlah 1.572 sijil halal diluluskan bagi restoran umum. Sejumlah 6.607 permit halal diluluskan bagi produk domestik dan 344 permit halal bagi produk luar negara. Proses pengawalan makanan halal ini seperti pemantauan kemasukan daging mentah ke negara ke dalam negara, mengawal selia permakanan ataupun produk-produk makanan, mewajibkan peperiksaan sama ada secara bertulis atau menulisan kepada penyelia-penyelia yang dilantik oleh sebuah syarikat, pemeriksaan yang tidak berjadual ke atas perniagaan, termasuk pemeriksaan ke atas bahan-bahan ramuan yang digunakan, dari mana sumber yang digunakan itu adalah dijalankan dengan rapi dan teliti serta melibatkan kerjasama dengan berbagai agensi ataupun pihak-pihak yang berkepentingan bagi tujuan memastikan kehalalan dan kebersihan, menjadikan para pengguna lebih yakin untuk membuat pengambilan dan permakanan. Atas dasar inilah negara Brunei Darussalam diletakkan sebagai sebuah negara yang lebih diyakini di peringkat antarabangsa berkaitan dengan pengawalan barang makanan dan gunaan. Dan dalam waktu yang sama, negara Darussalam dilihat sangat berpotensi untuk menjadi sebuah negara, untuk dipromosikan sebagai negara yang mempunyai tamadun Islam yang unik di rantau Asia, terutama di rantau Asia pada tahun 2019. Di samping berpotensi sebagai destinasi pelancongan yang mampu menarik para pelancong, khususnya pelancong-pelancong yang beragama Islam ke negara ini. Selain itu, ke bawah dunia Mahamulia telah memperkenankan beberapa akta dan undang-undang lain, termasuk pengharaman minuman keras, penutupan premis perniagaan ketika solat Jumaat, serta beberapa peraturan yang berkaitan dengan Islam. Dalam menanai sebuah negara zikir, kerajaan melalui Kementerian Hal Ehwal Ugama akan terus melaksanakan pelbagai strategi, termasuk Islamic Hub, iaitu pengurusan sumber yang optimum melalui pembangunan masjid, sekolah agama dan pelbagai perkhidmatan Islam. Di segi infrastruktur, kerajaan akan terus membina persekitaran yang kondusif bagi keberkesanan pengajaran, pembelajaran dan peribadatan. Ke bawah dunia Mahamulia pernah bertitah, berdoa agar negara ini mencapai hasrat dan matlamatnya sebagai sebuah negara baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Sebuah negara Islam yang berkebajikan di bawah perlindungan Allah.